dan juga daripada APO. Seolah-olah ada satu konsensus di antara ahli parlimen daripada Sabah untuk mendapatkan keadilan daripada Barisan Nasional. Bila cerita tentang royalti, banyak orang lupa Terengganu juga hak royaltinya 500 seperti juga Sabah dan Sarawak. Dan ada juga yang lupa bahwa 3 daripada negeri-negeri yang keluar minyak ini adalah antara 4 negeri yang termiskin di Malaysia. Yang paling banyak kemiskinan Sabah. Mengikut buku Rancangan Malaysia ke-9, 23% menurut Pak Lah. Sewaktu melancarkan koridor Sabah, 24%. Selepas Sabah, kalau saya tidak silap, Kelantan dan negara. Selepas itu Perak, selepas itu Sarawak. Jadi saudara-saudara dan saudara-saudari, kalau kita nampak sekarang di dalam media massa, mereka mengembar-gemburkan soal ketuanan Melayu. Perkara ini nampaknya makin lama makin memaksa wakil-wakil rakyat daripada golongan bukan Melayu lebih menjauhkan diri daripada pucuk pimpinan bangsa. Saudara-saudara dan saudara-saudari, kita nampak usaha untuk menukar kerajaan tanpa proses pilihan raya ini dianggap satu perkara yang tidak bermoral. Tahun 94, Barisan Nasional menubuhkan kerajaan di Sabah. Melalui proses ini, dia dianggap bermoral. Tahun 2004, wakil rakyat PAS ditawarkan jawatan timbalan menteri besar, uang berjutaan ringgit. Dia dianggap bermoral. Tahun 2008, wakil rakyat di MP sedang dipancing dengan berbagai umpan oleh Barisan Nasional supaya pindah dan menyertai parti Barisan Nasional. Itu dianggap bermoral. Beli calon sewaktu pilihan raya, bermoral. Cuba membeli calon keadilan di Kutablut, jutaan ringgit dan 1 kereta senjata, itu bermoral. Beli undi, bermoral. Tipu dalam kes dawat dan Sri Gani Patel, orang Sabah, peguam negara, dan Sri Musa Hasan dan Sri Rashid, 3 dan Sri buat pengumuman di televisi. Ada orang membawa dawat hitam, tidak jadi pakai dawat hitam. Habis pilihan raya, laporan palsu, pilihan raya sudah dilepas. Itu bermoral. Guna uang membeli undi, bermoral. Guna peruntukan jabatan pendidikan yang dibagi-bagi ke seluruh kawasan daerah mengundi di bawah Kuang. Ada yang dapat 450, ada yang 951 keluarga. Jutaan ringgit uang rakyat digunakan membeli undi, itu bermoral. Lulus proyek babi ini selalu bermoral. Tapi bila PKR melaksanakan apa yang diluluskan oleh UMNO, seolah-olah keadaan ini sebelum PKR memerintah tidak ada babi di Selangor. Sudah menang PKR baru ada babi di Selangor. Inilah cerita. Kita nampak tahun 88 krisis raja-raja. Raja-raja Melayu dihentam begitu teruk oleh Dr. Mahathir dalam televisi, media, rapat umum dan sebagainya. Tidak ada UMNO, tidak ada Pak Lah, tidak ada seorang pun berani membela raja-raja Melayu waktu itu. Di mana Pak Lah dengan laporan sedition dia juga sekongkol dengan Mahathir waktu itu. Pak Lah menentang Raja Perlis
dia tidak dianggap menghasut. Paklah menentang residential, ini Majelis Penasihat Terengganu, Regency Council Terengganu, dalam pelantikan Menteri Besar, itu juga tidak dianggap menghasut. Orang UMNO mengadakan tunjuk perasaan selepas sembahyang Jumat pergi kawasan Komtar. Ini budaya UMNO, tunjuk perasaan. Kalau PKR dan PAS bukan budaya kita. KRI tunjuk perasaan tentang Malaysia, ini budaya kita. Baru-baru ini di Kuala Kangsar, UMNO juga mengatur tunjuk perasaan. Kita nampak di sini secara terus terang sifat-sifat orang munafik, lain cakap, lain bikin. Ini sifat-sifat orang munafik, hipokrit dalam bahasa Inggris. Apa yang dia buat halal, apa yang dia buat bermoral, apa yang kita buat haram, apa yang kita buat semua salah. Saudara-saudara dan saudari-saudari, saya percaya dan yakin karena saya sendiri terlibat di dalam perundingan orang-orang yang mau berhijrah. Dan target yang diberikan oleh Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat sebelum Hari Malaysia 16 September. Target itu ditarik awal sedikit oleh Yong Teck Lee, Agustus 08. Orang Cina dia suka dengan nomor 8. Karena dia katakan bulan 9 bulan puasa. Kalau bulan puasa susah membuat berpolitik berikut Yong Teck Lee. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari, apa yang dikatakan kita sekarang di Sabah ini, saya beranggapan sekiranya apa yang dirancangkan ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksana, maka terbentuklah Kerajaan Pakatan Rakyat. Kerajaan negeri Sabah tidak sampai seminggu akan tumpah. Jadi jangan tidak pikirkan soal adun. Karena di Sabah ini pemain-pemain politiknya adalah seperti pemain-pemain bola. Dia boleh berhijrah dari satu klub ke klub lain, tukar baju, tukar jersey. Yang ajar ini Barisan Nasional. Tahun 67, 41 tahun dahulu, Pati Musno telah membawa Allahyarham Datuk Bayar Jumat berhijrah daripada Pati Abko masuk ke dalam Pati Musno untuk mendapatkan 2/3. Siapa yang buat? Pati Perikatan, bapak kepada Barisan Nasional. Jadi di Sabah dari segi sejarah tidak ada masalah. 41 tahun kita sudah belajar melompat. Bukan sekarang saja. Rahman Dahlan, anak Tuaran, orang Tuaran semua tahu, paling kuat lompat di Tuaran Allahyarham Datuk Haji Dahlan, bapak kepada Rahman. Ini sejarah. Dulu YB Usno kalah, dia masuk Berjaya. Berjaya kalah, dia masuk UBS. Besok UMNO kalah. Saya percaya dan yakin Rahman di antara orang yang akan melompat. Baru-baru dia keluar di televisi, Kota Blut, dia katakan 30 km dari KK. 30 km dari KK, kampung Serusuk Tuaran. Kota Blut lebih 30 km. Wakil rakyat dia tidak tahu berapa jauh kawasannya dari KK.